Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma 'inna al-siyam wal-qiyam wa ghadil basar wa hifdzul lisan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ghaddil basar wa hifdzul lisan. Alhamdulillah, selamat berpuasa kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada hadrat ilahi yang mana kita di hari ini iaitu duduk di hari 12 Ramadan. Jadi soalan pertama yang kita mesti kena tanya kita setiap hari, adakah hari ini kita puasa? Jawabnya alhamdulillah. Adakah kita baca Al-Quran? Alhamdulillah. Adakah kita zikrillah? Alhamdulillah. Adakah kita salatul jamaah? Alhamdulillah. Adakah kita saat itu zikrillah? Alhamdulillah. Adakah kita i'tikaf sekejap? Apa kita mampu? Alhamdulillah. Adakah kita saat itu infak sedekah? Alhamdulillah. Adakah kita semaya rawatib? Alhamdulillah. Semaya duha? Alhamdulillah. Contohnya lah. Jadi setiap hari soalan-soalan beginilah kita nak kena tanya kita setiap hari. Hasibu qabla an tuhasabu. Hendaklah kita hisapkan diri kita. Hendaklah kita kira diri kita. Hendak kita ukur diri kita. Qabla an tuhasabu, sebelum daripada kita saat ini dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusallu qabla an tusallu. Semaya sebelum daripada disemayakan di atas kita. Qabla an tusallu alaih. Alaina, sebelum daripada disemayakan di atas kita. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat yang masuk dalam raikan anda tanya kami jawab Mafatih Ramadan petang ni. Jam pukul 5 insya-Allah sampai 20 siapa yang telah masuk silakan mohon kita share dan kita juga siapa yang belum share kita share insya-Allah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak di jalan Allah, di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di pertandingan iaitu kita akan bincang tentang masalah zakah dan puasa lah. Dan itulah kita apa yang kita nak kena bincangnya, iaitu kemarinnya saya dah sebut tentang masalah iaitu zakat fitrah dan orang yang ikhrajuz zakah orang yang syarat wajib zakat ke syarat zakat ni atau syarat wajib keluar zakat. Dan iaitu ada 3. Pertamanya al-Islam, kena orang Islam. Yang kedua iaitu masuk waktu. Yang 3 al-yasar, iaitu maknanya orang yang ada harta lebih daripada makan ni atau lebih daripada sara makan asah benda asah malam raya dan hari raya, dan untuk dia dan untuk keluarga semua. Dan siapa yang ingin berkongsi walaupun duk tanya soalan tula pun tak apa. Kerana kita ingat kata walaupun hak tula tapi orang dapat faedah, kerana banyak lagi orang yang belum masuk
Dah jadi kadang-kadang saat itu demo ni tak pernah dengar, kemudian boleh dengar dengan sebab kita tanya insya-Allah. Dan apa ni selama 12 hari hak kita duk kecek di petang-petangnya iaitu banyak soalan-soalan tentang masalah zakat, soalan tentang masalah puasa, hukum atau perkara yang membatalkan puasa, macam-macam lah. Dan zakat mah, dah zakat duit, zakat berniaga, macam-macam. Jadi syarat wajib zakat ni pertamanya Islam. Dah yang keduanya itu waktu. Masuk waktu yang tiga itu iaitu al-yasar. Maknanya orang itu kena musiran. Waktal wujub. Maknanya orang itu kena orang senang. Atau orang yang memiliki harta lebih daripada nafkah kepada dia dan nafkah keluarga dia pada malam raya dan hari raya. Nah, dan kita nak keluarkan zakat untuk siapa mula-mula? Jawabnya untuk kita dululah. Kerana Nabi SAW sudah ibda' binafsik. Hendaklah mula dengan diri engkau. Thumbi man ta'ul. Dan kemudian bagi mereka yang engkau jadi ailah atau engkau lah sara dia. Sebab tu wajib zakat di atas orang yang ada duit lebih saat itu walau kana faqiran. Dan jikalau adalah dia saat itu fakir, orang fakir yastahiqus sadaqatah, yang berhak makan sedekah zakat sekalipun wajib. Dan wajib zakat ni di atas budak, di atas orang tua, semua wajib zakat. Semua tidak ada dikecualikan. Nah, kalaulah orang itu tak mampu, maka wajib di atas waliyul amri. Mereka orang saat itu, orang yang memang dia saat itu tak ada duit dah atau tak ada berah dah untuk nak bayar, tak lebih daripada makan dia hari hari raya dan malam raya tu dah hari raya. Dah. Alah itulah. Dan tak syarat kata nak kira kata senang saat itu kena lebih daripada hutan dak. Kerana apa? Kerana hutan saat itu nak panggil hutan tu bagi anak Adam. Sama ada hutan saat ni bagi anak Adam atau maknanya bagi orang manusia atau bagi Tuhan lah. Sebab zakat fitri itu muqaddamatun ala duyun. Didahulukan di atas segala hutan. Kerana apa? Kerana hutan itu tidak menghalangkan nafkah zaujah dan qarib. Sebabnya hutan itu sendiri itu tak boleh menghalangkan. Atau hutan sebab ada hutan saat itu kita tak boleh nak sara bini. Tak, kita kena sara juga. Sebab tu nah zakat ni hak setiap orang, maknanya kena keluarkan zakat fitrah. Dah. Alah itulah. Dan sekarang ni ada dua ada saya semasa saya live tadi itu ada orang duk tanya, saya mohon tanyalah ni lah, kerana masa tadi itu masa kecil tentang masa Allah Jumaat. Kerana selepas daripada ponpron atau kelonggaran yang diberi oleh pihak kerajaan dan Jurulatih Menteri, maka kita kecil tu tak di headphone alah sel lebih kurang lah. Lepas tu masalah ni iaitu untuk soalan dah anda tanya kami jawab. Dan setakat ni ada masuk ni surat salam baba, lepas tu pula nasnin amin dah ya Yufiuddin. Assalamualaikum assalam. Surat Tanjung Daya. Assalamualaikum assalam. Semua assalamualaikum, waalaikumsalam semua dah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kunut tarawih rem wanai dah, iaitu selepas daripada sapa nisfu ni nak 15 kikok nung lah. Jadi bukan kunut tarawih lah, panggil kunut wite lah. Kunut wite ni iaitu orang panggil kunut Ramadan lah. Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ada sebutnya iaitu disebut al-madhhab anna sunnah an yaknuta fi raqatil akhirah min salatil witri, iaitu paling sunnah nabinya iaitu bahawa dia kunut au yuknata dikunutkan fi raqatil akhirah pada rakaat akhir min salatil witri, daripada sembahyang witir fi nisfil akhiri, pada nisfu akhir min syahr Ramadan, daripada syahr Ramadan.
Wa hadha huwal masyhur, dan inilah yang masyhur fil madhab, dalam mazhab Syafi'i, wa nassa alaihi Syafi'i rahimahullah, dan dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wa fi wajhin yustahab fi jami' syahr Ramadan, dan satu wajah pula ada sunat semua bulan Ramadan, wa huwa mazhab Malik, wa wajhun thalis annahu yustahab fil witri fi jami'is sanah, pada sekalian tahun. Pas cara nak buatlah no, dia katanya iaitu al-jahru wa raf'ul yad wa ta'min fil kunut fil witri fi Ramadan, iaitu kena nyaring nyaring kawite, lepas tu pula akik tangan dan takmin, kena amin oleh makmum saat ni. Nah, pada kunut kunut witir pada bulan Ramadan. Dia tak serupa dengan kunut semaya subuh. Semaya subuh saat ni tu al-jahru, baca derah saat ni tu barik li fi ma waqini wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqditu sana. Orang panggil puji, maka baca qohoilah, semua orang pakat baca belaka. Sebab tu dia sebutnya sunnah bahawa dinyaringkan baca derah, wa an yu'ammin man khalfah, dan bahawa diaminkan mereka di belakang imam, wa yarfa'u aydiyahum, dan akad tangan mereka, wa fi mashil wajhi qaulan, dan pada sapuh muka tak ada dua. Qala nawi hukmul jahri bil kunut wa raf'il yadain wa mashul wajhi kama sabaqa fi kunutis subhi. Dia katalah alah tu. Jadi sebab tu nisfu yang nisful akhir orang panggil. Nisful akhir daripada bulan Ramadan. Jadi nisfu akhir itu iaitu hari 15, dah hari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maknanya malam 16 itulah, malam 16. Dia bukan malam nisfu. Kalau kita kata malam nisfu saat itu hari yang ke-14 malam 15. Waktu supaya nisfu Syaban tu. Adapun hak ni iaitu orang panggil nisful akhir. Nisful akhir tu 16 lagi kok dong. Iaitu kita nak baca bila? Kita bacanya iaitu bacanya hari ni hari 12 hari Rabu, esok Khamis 13, 14 hari Jumaat, 15 hari Sabtu. Lepas tu 15 hari Sabtu malam Ahad tu nisful akhir. Malam Ahad itulah nisful akhir, kita baca tu. Dan siapa yang masuk saat ni, saya mohon share semua share insya-Allah. Dan fak kita ni pakat share banyak semoga kita dapat pahala mudah-mudah saja. Di peta-peta kita tak ada buat gapo dah, kita boleh pahala dengan mudah-mudah insya-Allah. Nur Hilali Husain, assalamualaikum, salam, apa khabar tu? Nudi salam, waalaikumsalam. Salam baba, assalamualaikum, cinta hakiki. Lepas tu pula baba dah pelajar agama masuklah asnaf yang boleh makan zakat. Orang duk mengaji agama ni adakah boleh masuk dalam asnaf apa ni? Orang panggil orang ngaji syarak lah dah. Nanti saya nak tengok start, tapi saya dah ingat tu iaitu ada ulama saat ni tu kata boleh. Sebab tu hak syarat ni ada sebutnya tu hak asanya murad dengan sabilillah tu al-jihad, hak tu hak sungguhnya. Tapi ada qala ahlul ilmi, berkata oleh ulama wa min sabilillah, di antara sabilillah tu ar-rajulu, seorang yatafarragu, orang yang ngaji tafarrug. Ngaji tafarrug sana mana tak kerja lain, ngaji saja. Litalabi
al-ilmi syar'i, untuk ngaji ilmu agama. Fayu'ta, maka diberikan, maka diberikan minaz zakah, pada zakat, ma yahtaju ilaih, bagi hak perlu kepadanya, min nafaqah wa kiswah wa ta'am wa syarab, dia nafkah, dapat tu kiswah, pakai minum, makan minum, wa maskan wa kutubi ilmin yahtajuha, dan dan kitab-kitab semualah. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad kata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatu, ilmu tak boleh banding oleh sesuatu pun bagi mereka hak sah niat dia, yang betul niat. Sebab dia kata ilmu tu asal syarak kan. Sebab tu ulama, dan ada sebut lujnah daimah, jawabnya ulama Saudi, hay'ah kibar ulama, dia kata na'am yajuzu i'ta'uhum minha li hajatihim ilaiha. Boleh dah. Sebab tu boleh. Dan al-Imam An-Nawawi ada sebut, walau qadara ala kasbin yaliku bihalih illa annahu mushtaghilun bi tahsili ba'dil ulum syar'iyyah bihaitsu Imam Nawawi kata, dan jikalau dia kuasa di atas kerja yang layak dengan keadaan dia, illa annahu, tetapi dia mushtaghilun, sibuk bi tahsili ba'dil ulum syar'iyyah, untuk nak menghasilkan setengah ilmu agama, bihaitsu law akbala 'alal kasbi, jikalau dia kerja lang qata'a min at-tahsil, nah terputus pada tahsil, halat lahu zakah, boleh zakat. Imam Nawawi sebut, li anna tahsil al-ilmi fardu kifayah, kerana menghasilkan ilmu, cari ilmu saat itu ialah fardu kifayah. Sebab tu boleh kita wi zakat kepada orang yang mengaji ilmu agama. Lah itulah. Somut raucak mai tu mazhab dai mai anayu. Anayu kita ni wajib, kita orang awam wajib berpegang dengan mazhab, sebab Tuhan Allah Subhanahu wa taala firman, fasalu ahla dzikri, maka hendaklah kamu tanya ahla zikri, iaitu orang hak pandai. Bila wajib kita tanya orang pandai saat ni, in kuntum la ta'lamun fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka hendaklah kamu tu tanya orang pandai jika kamu tak tahu. Apa makna sini? Makna kata kita ni tak tahu hukum, tak tahu apa sahaja, maka pada ketika tu wajib kita kena turut orang pandai. Supaya dengan kita nak pergi kedai atau kita nak pergi bandar contohnya, nak pergi ibu kota contohnya, nak pergi Bakak, Kuala Lumpur contohnya lah, kita tak pandai. Maka apabila kita tak pandai, maka pada ketika tu wajib kita kena turut orang pandai. Yalah tu. Dan sebab tu Tuhan kata fasalu ahla dzikri, maka hendaklah tanya orang pandai. Bila tanya orang pandai, maknanya kita wajib kena bermazhab. Kena wajib tanya orang bermazhab mana. Dan sebab tu ada sebutnya al-awam ala madhi dia turut ala madhhabi imamihim, mengikut di atas mazhab imam mereka. Sebab tu orang awam saat ni tu dia turut mazhab ala madhhabi ulamaihim, dia saat ni tu turut di atas mazhab ulama mereka itu. Sebab tu wajib kita nak turut mazhab. Tak say mazhab tu mazhab ni tak boleh, kita kena ada tuatun orang panggil. nak turut ikut dia saat ni tu tak boleh, orang panggil talfiq, mulaffiq. Dan ada pun saya dak sebut contohnya, lemon dak tanya kadang-kadang soalan tu tak boleh. Contohnya niat kita niat puasa sebulan lalu, tak boleh mazhab Maliki boleh. Pas kita tak jadi munafik talfiq ke, jawabnya tidak jadi hak ning dah. Hak jadi saat ni iaitu kita cari jalan untuk hailah, iaitu untuk kita hilah, kita cari jalan untuk nak lari daripada hukum. Contohnya cari jalan tu jalan ni. Adapun hak ni untuk kita ambil jalan hak tu hawi kita, iaitu Tuhan sebut wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Takut kita lupa, takut kita gapo hak ni. Bukan kata kita nak cari priap, orang panggil nak ambil peluang itu, bukanlah tu. Adapun talfiq tu ambil peluang dalam mazhab, maka tak bolehlah tu. Tu. Assalamualaikum Samud. Allah jadi batuk Syahrizata, Assalamualaikum Baba. Ada seorang tanya saya, dia pernah lakukan dosa besar berzina dan dia mahu bertaubah.
Syahriza kata, Assalamualaikum Bapa, ada orang tanya saya dia pernah laku zina, lepas tu nak taubah balas mana? Nah, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Tuhan saat itu pula Tuhan boleh ampun semua dosa. Nah, boleh ampun dosa semua. Innahu kana tawwaba. Tuhan Maha bertaubat. Tuhan suruh pula, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Suruh kita saat itu taubat nasuh. Maknanya huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Tuhan sebut juga apa ni, suruh kita juga apa ni, suruh kita istighfar kepada Allah Taala. Sebab tu kita kena fastaghfiruh thumma tubu ilaih. Tuhan sebutkan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih. Jadi kita ni diwajib taubah ni fardu. Wajib di atas tiap-tiap orang berdosa kena taubah. Kena taubah saat ni segera kita kena taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara kita nak taubat tu balas mana? Taubat iaitu pertamanya, syarat taubat iaitu iqla' anidz dzunub. Pertamanya jangan buat benda tu. Dah jangan buat dosa tu, tak boleh dah. Maknanya kita iqla' anidz dzunub iaitu kita anil ma'asi, kita cabut diri kita pada maksiat tu, kita berhenti. Yang kedua pulaknya iaitu kita an-nadam alal maksiyah, iaitu kita sesal di atas maksiat saat ni. Yang ketiga al-azmu ala alamil audah. Maknanya tak usah buat semula dah. Yang keempatnya istighfar. Kita nak istighfar merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak wayak sininya, Tuhan ni dah lebih daripada lebih lembut dah, lebih rahmah dan lebih nyanyi kepada hamba dia, lebih daripada ibu nyanyi kepada seorang anak lagi. Ada satu ketika masa peperangan Hunain, ada seorang perempuan duk cari anak dia. Bila dia cari sana, jumpa je peluk. Dah dia sabaya, iaitu tertawai daripada orang Tino, hak kena igat oleh tentera Islam. Maka pada ketika tu, bila peluk saat itu, Nabi pun tanya sahabat, adakah dia saat itu adakah dia saat itu tarihatun waladah, adakah dia nak tahu ke anak dia? Lepas tu ada sahabat saat itu tanya Nabi, alaihissallahu, adakah tidak Tuhan bi arham minal ummi waladiha? Adakah Tuhan tidak Tuhan saat itu lebih rahmah kepada hamba lebih daripada ibunya? Nabi jawab, ya bala, ya memang. Maknanya Tuhan saat itu lebih bahkan lebih daripada ibu saat itu, lebih daripada ibu saat itu nyanyo kepada anak lebih daripada ibu saat itu nyanyo kepada anak lagi. Dan sebab tu Tuhan nyanyo kepada hamba saat itu, Tuhan nyanyo kepada hamba rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Lah tu, bila Tuhan saat itu rahmah Tuhan, maka pada ketika tu kita ni patut sekali lah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebut atarawna hadhil mar'ah, adakah orang perempuan ini tarihatan, dia akan tahu waladaha fin nar, dalam api. Saya tak ingat lafaz saat ini, baru tengok tadi itu. Atarawna, adakah tidak kamu nak kata hadhil mar'ah tarihatan, dia nak tahu dah waladaha, anak dia fin nar? Qulna la wallahi, tidak ya Rasulullah. Faqala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Dan dia kata, Nabi tanya, apa maksudlah maksud adakah Tuhan saat nak tahu ke hamba saat itu dalam api? Jawabnya tak boleh jadi benda ni. Dan sebab Tuhan buat dengan tangan dia. Maka bagaimanakah Allah Ta'ala nak tahu? Kalaulah kita percaya kepada dia, kita percaya apa dia suruh. Dan sebab tu Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Itu ada satu riwayat alaihissallahu bi'arhama minal ummi biwaladiha. Ada juga satu riwayat lah tu. Sebab tu kita ni taubahlah. Pak kara istighfar banyak-banyak, insya-Allah Syahrizan. Tak usah takut, kita ni istighfar dah. Kita masuk
istighfar, lek malam bangun malam kita menajak, berdoa pada Allah sungguh-sungguh, doa sampai kita menangis. Doa biarkan sampai kita menangis. Kita berdoa sungguh-sungguh, ya Allah ampun dosa aku, ya aku pernah zina ya Allah. Aku ya Allah dosa besar ya Allah, ini aku takut neraka engkau, aku tak tahan di akhirat isyak api engkau ya Allah. Dan minta sungguh insya-Allah Tuhan akan ampun dosa kita insya-Allah. Tu Nur Hilali Ustaz semasa membaca ratib Al-Attas. Kenapa semasa bacaan lalu lau anzalna kena letak tangan di atas ubun. Lau anzalna hadzal Quran. Itu tafaul sahajalah. Saya pun ada jugalah dok bawa baca ratib Haddad saat ni. Orang panggil ratib atas, ratib Haddad, okey. Itu lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Letak atas bubung ni sebab lau anzalna ni makna ayat sini tafaul. Jikalau diturunkan Quran di atas lau anzalna hadzal Quran ala jabal, di atas bukit, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kita akan nampak dia khasyian tunduk. Mutasaddian dia saat itu nak gegar ke, tunduk, berkocok, ku tunduk takut ke, mutasaddian khasyatillah, dari kerana takut, kerana takut Tuhan. Sebab tu kita nak takut Tuhan ke. Jadi seolah-olah kata bila kita baca saat ini tafaul, semoga Allah Taala wakwi kita saat itu takut Tuhan. Dan kita nak wayaknya Nur Hilali. Jadi kepala kita ni ke, mungkin Heli tahu ke, sebab di kepala kita ni orang panggil falyad'u nadiyahu sanad'u zabani takalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada sebut ke dalam surah Al-Alaq. Sebelum daripada tu tu ada ke, ada sebut iaitu ar-ra'ahu stana inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yarakalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyati nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyah kadhibatin khati'ah ni sini duduk dah, iaitu nasiyah ni dahi yang tepat bohong situ. Tepat mudah bohong, mudah gapo ke, bohong ni tepat dia nya depan ni. Sebab tu orang saya tengok orang buat kajiannya itu sebab bila sujud semua tu, bila suruh sujud ijaz ilmi ke mukjizat Quran saat ni, iaitu di antaranya mukjizat ijaz semaya ni, iaitu kita sujud semua tu wak kita saat ni tu tak wani bohong lah, kerana kita dah atuk semua, kena tepat sini dah atas sini semua sujud semua. Lah tu dah. Sebab tu bila letak saat ni saya rasalah situlah tafaul untuk nak kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak save kita jadi orang degil dan sebagainya. Dah kita tak tahu ubun, panggil ubun sini dah. Lah tu. Assalamualaikum baba. Adakah sah dan memadai atau tidak sah keluar zakat padi belum daripada suci daripada jeramin padi? Walha, pada ketika keluar itu kita melebihkan di atas ausuk seperti 100 ausuk, kita keluarkan 20 ausuk dan sebagainya. Saya harap Bapa jelaskan. Jadi hok ni Mustafa aware dah. Zakat padi ni dah, zakat padi ni biasalah tok guru dulu dok gi ambil kat kampung, dok gi mana semua saat ni tu zakat saat ni tu dia duk dalam gemar lagi. Duk dalam gemar. Biasa dia mau wing gemar-gemar gitulah. Dah tak ada ngirik po. Dah wing gemar sebab dia mau kira atas gemar itu segatai. Segatai dah. Dah. Kita rasa, saya pun nanti saya nak tengok semula, tapi sebab jadilah tu boleh jadi harus berkalilah boleh berkali, sebab ulama-ulama tu ulama tempat kita ni biasa kau dok ambil zakat dulu ke masa saya budak-budak dulu, orang dok wing gemar-gemar. Dok wing gemar-gemar kerana dia klik taruh kali gemar-gemar. Lalu mau padi ke apa semua. Gemar ni tu kira ke satu kata padi. Lah tu lah. Jadi mohon maaflah Mustafa. Jadi saya pun nak kena tengok semula adakah boleh kita sekali dengan hati-hati saat ni.
Patu salam babo ko tho mo chat chen kha tha an kulhu 100 ครั้งเรานิยตให้พ่อกับแม่ได้ไหม ini ialah telah ittifaq ulama pak mazhab bahawa kita buat amal apa sahaja pun sedekah lah, kita baca Quran lah, mengatik lah, kita niat saat ni tu kepada si mati ayah kita siapa pun siapa belaka dan siapa belaka. Cuma ada ulama yang mengatakan mak anak saat ni tu anak saat ni tu boleh walaupun dia saat ni tu tak ada niat sampai kepada mak sekalipun. Nah, dia baca gapo tu siapa kerana kita ni hasil daripada didik mak kita. Bila hasil pada didik ibu bapa kita, makna kata supaya hadis sebut adal al khair ka fa'ilih, orang tunjuk supaya orang buatlah. Nah, maka pada ketika tu maknanya bila kita saat ni tu buat maka kita buat apa saja sampai kepada, tapi lebih moleknya niatlah. Lebih moleknya itu kita niat. Boleh kita baca qul huwallahu 100 kali. Niatlah sudah kita baca siap. Biasa ke ulama ni ya buat gini. Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'an azim. Nah, ila ruhil Mustafa, kepada ruh Nabi. Ada setengah rema tak boleh bid'ah hatta kepada Nabi. Ikut rema lah situ tu. Wa ila arwah azwajihi wa dhurriyyati wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsan ila middin wa thawaban mithla thawabi dzalik. Dan pahala supaya itu juga ila ruh walidi, kepada roh ayahku misal, atau ruh ummi, ruh mak aku, ruh ikhwani akhwati, mak saudaraku. Boleh belakalah. Dah kita niat di hati Allah sampaikan pahala aku baca qul huwallahu saat itu kepada mak aku, anakku, adikku, ikutlah. Nah, maka sampai. Nah, itu ittifaq ulama kata boleh belaka sampai. Nah, benda ni tu sampai. Nah, tak ada kita dah ingat dah orang tak usah baca gitu gini siapa bahasa sungguh tu. Ya orang panggil tak lagi. Kita ni bila mak kita mati tak ada jalan kita nak hubung. Kita nak hubung mak kita tak ada. Nah, putus. Bila terputus saat itu cara untuk nak menenangkan hati kita, untuk nak ada perasaan hati kitanya, tak ada cara lain. Malaikat kita baca Quran, baca zikir, baca apa, kira dia tak tu ya buat kita rasa senang hati. Nah, sebab tu kena dah cara. Sebab tu ulama kata tak ada apa. Nah, boleh buatlah. Bukan molek sekali dah. Mak kita tunggu doa kita. Mak kita ni mati ya tinggal apa ni orang mati tinggal tak putus semua malaikat 3 perkara kan. Zaman tabnu Adam, apabila mati seorang engkau tu amaluh terputus amalnya illa min thalath. Malaikat pada 3 sedekah jariyah, sedekah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu manfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh. Kena ingatlah, kena anak yang soleh. Kalau anak tak soleh maka tak jadi. Kena anak yang soleh. Sebab tu kita kena berjuhul saya mak kita. Ana yukun munafik yang ngai kerap jazakallahu khairan. Orang munafik ni iaitu orang yang menzahirkan Islam tapi hakikat dalam hati dia bukan Islam, atau orang yang tak ada walak kepada orang Islam. Maknanya tak ada hati dengan orang Islam, ambil kesempatan orang Islam sokong demo, ambil peluang untuk nak khianatkan orang Islam, maka itu adalah munafiqun. Alah tu fi darkil asfali minan nar. Hukum dia nya akhirat esok duk patak neraka wal iyad billah. Sebab tu kita ni kena jaga-jaga baik. Sama-sama orang kita ni kena mudah sama orang kita. Kita kena sama-sama orang Islam kita kena mudah. Kena mudah, jangan buat payah. Kita kena ingat nak tolong orang. Hati kita tu kena ingat kata kita ni duk nak buat balik tolong orang. Nak amnuai widem apa. Orang boleh pangkat contohnya. Jangan ambil pangkat saat ni tu buat untuk buat debel, bukan. Dalam Islam tak ada. Pangkat saat ni tu bukan tashrif, bukan memuliakan, tapi taklif, iaitu untuk buat kerja. Orang ada pangkat, alhamdulillah mujur, tapi ada pangkat untuk buat kerja, bukan untuk buat debel, untuk buat atau kita saat ni buat sakcai orang apa semua tak kenalah tu. Tak kena. Semoga bapa sihat dari batuk itu, insya-Allah syafakallah, alhamdulillah, insya-Allah, amin. Dah jadi batuk sikit sebab makan air sikit. Dah tu. Setara kasih assalamualaikum tuan guru, waalaikumsalam. Yani bolehkah kita bagi zakat kepada seorang yang puasa tapi tidak sembahyang, termasuk dalam hasanah 8? Tak. Tuhan sebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Siapa-siapa yang termasuk dalam golongan 8 ni tak kira asal dia Islam, maka dia berhak dapat zakat. Cuma orang saat ni tu bila dia buat dosa besar, contoh tinggal sembahyang ni dosa besar minal kabair, maka orang tu dihukumkan fasik dan dia puasa tidak diterimakan puasa dia kerana dia putus sembahyang.
Kerana dia buat dosa semaya, dosa tak semaya, maka pada ketika tu pahala tak ada dia puasa. Bila tak ada puasa, tak ada pahala, maka pada ketika tu saat itu dia saat dihukumkan fasik. Bila fasik maknanya makruh. Ulama hukum makruh kita zakat pada orang fasik. Tapi kalau kita nak taklif dia, untuk kita nak menjinakkan dia, untuk nak wakwi dia saat itu boleh mari masjid, maka kita lah. Kita pergi royak dia. Kita ni gini, kita kena ingat atau kita ni kena positif. Kita jangan ingat kata orang yang tak semaya tak usah wi. Kita janganlah tu. Kita ni kena hati kita lembut. Kana al-halim an yakuna nabiyya. Ada sebut oleh hadis dekat-dekat orang yang lembut nak jadi nabi. Maknanya lembut ni penting. Maknanya kita ni sebab tu saya duk royak banyak kali lah kepada, saya duk kecek radio di mana, saya duk royak lah kata kita ni wi zakat kepada orang salah. Duk kamatkan sesak kena kaya lebih baik daripada kita tak bui sedangkan dia saat itu berhak. Kita saat itu tak tahu, kita nampak zahir kata ya susah tu kita pergi wi salah. Lebih baik pada kita tak ada wi lagi, kerana wi saat itu ya molek mata dah. Takkan Tuhan ambil salah kita dengan sebab kita silap faham kata dia saat itu, kita pergi seka kata dia miskin, kita pergi tebak dia saat itu kaya. Dan dalam kitab fiqh sebutnya kalau kita kena dia tahu kaya, orang kaya tu dia tahu kata dia tak berhak, maka wajib raddu zakah. Kena hantar klik zakat saat ni. Tu hukum dia, boleh kita lepas dah. Lepas tu kita pula bila kita nak orang ikut kampung lah ni banyak orang miskin. Orang miskin saat ni tak semestinya kata orang miskin saat ni iaitu kena tak ada pos kara. Ya ada mutu ya digana, ada rumah digana, bukan nanti dia terduk di basah orang gapo gitu bukan. Sebab Tuhan sebut ta miskin wa ammas safinatu fakanat limasakin. Ya'maluna fil bahri fa aratu an aibaha kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Orang fakir, orang miskin tu orang ada mutu, orang kerja tapi dia tak cukup. Tu orang miskin. Kadang miskin. Tu sebab tu kita ni tu bila nampak miskin gak ialah tara tu dah. Lepas tu pula nampak tu ya miskin ya gapo asnaf maka kita lah. Lepas tu pula narisan ya tababa nu khatam noinaka apnam lang asadai maika. Dan manis lepas asah itu narisan makruh. Manis lepas asah tu makruh. Ya tak batal. Kerana nak batal-batal ni kena masuk suatu larungga. Atau kita saat itu makan, minum. Atau kita saat itu mari haid, nifas. Uzur, riddah. Lah tu. Adapun kita mani tak batal. Tapi makruh. Kerana buat kita saat ini jadi segar. Belawai dengan maqasid as-siyam. Kita narum hak. Iaitu hak poso. Poso nak kita letih, rasa. Lah tu. Orang susi yang dah mai babo. Ambil duit saat itu beli sorga dah. Maka beli sorga ni rasuah. Rasuah ni tak boleh. Kita rasuah kepada orang ni tak boleh. La'anallahu rashi wal murtashi. Nabi sebutnya itu Tuhan laknat orang rashi dan murtashi. Orang makan rasuah. Salam babo rahmatullah salam babo lama sunat tarau cak nang dai mai. Semaya saat ni tu, semaya wajib diri saat ni semaya fardu sahaja bagi orang kuasa lah. Semaya sunat boleh kita semaya nyetak. Tapi kita semaya nyetak boleh pahala setengah daripada berdiri lah. Tapi kita orang gagah ni malu lah semaya nyetak. Semaya nyetak apa dah. Lah tu. Boleh, harus, boleh fatin. Muhajir Ibnu Syafi'i ya kata assalamualaikum babana karena ni hadis alamak munafik tiga nan chen put ko pit sania le pit amanah ani tuk tong mai krab baboซึ่งเขาก็ยังเป็นมุสลิมและไม่ค่อยไม่อคติใดๆต่ออิสลาม ada sebuah ayatul munafikin thalathah alamak orang munafik saat ni tiga. Satu idza haddatsa kadzaba, apabila dia kecek. Dia kecek ke orang ni wayak gapo orang faham. Wa idza idza haddatsa kadzaba, apabila dia kecek sana bohong. Lepas tu pula wa idza wa'ada akhlafa, apabila mohon maaf bagi tu. Apabila dia janji akhlafa, dia menyalahi. Wa idza tumina khan, apabila dia amanah dia khianat. Memang tu alamat orang panggil, alamat orang munafik. Maksud apa alamat munafik? Maksudnya tanda-tanda sifat munafik macam itu. Maknanya kalau orang tu tak munafik tapi sifat macam itu, sifat orang munafik lah tu. Kerana orang munafik ni dia kecek baik lain.
Dalam hati baiklah ya bahang ya gapo buat macam-macam yang nak wilpah ya tu. Nah, sebab hati yang orang lain, zahir apa? Islam lah hati, kafir. Nah, ialah tu. Tu orang munafikin. Lepas tu pula bila janji ia menyalahi, tu orang munafik sifat ialah tu. Lepas tu bila izzat tu minat pula orang cahaya dah dia, oleh lakai gulai pula. Tu orang munafik dia panggil. Jazakallahu khairan. Lepas tu pula hasanah kata apa? Kita hadiah baca Quran atau kita sedekah apa sahaja. Maka masa manakah kita niat sampai pada arwah seperti ibu bapa atau suami kita? Maka lebih afdal masa beri atau lepas itu. Nah, ya biasa gak bila kita baca syahadah saat itu. Nah, sudah baca syak maka pada ketika itulah kita niat. Nah, Allahumma ausil thawaba ma qara'tu. Aku baca tadi. Karena apa? Karena kalau kita nak hadiah sebelum tak boleh, kita tak ada baca lagi. Tak ada baca, tak ada pahala lagi. Bila ada pahala dah siap itu, kita minta Tuhan sampaikan pahala kita. Dan apabila kita sedekah, contohnya kita nak wikahi. Dan niat nak wisapa pahala sedekah kepada abai kita, contohnya. Maka kita niat ketika itulah kita sedekah ni. Ketika sedekah. Wikahi ni, kita ingat kata, pahala ni, ya Allah minta sampaikanlah pahala ni, pahala sedekah ni kepada, bila kita sedekah dah pun tak apa. Lepas sedekah pun tak apa. Tu. Lepas sedekah tu selalulah kita niat lah itulah kepada mak kita ke apa semua tu. Merau siakat puasa kawan cut dua kausan dai mai. Mak kita tinggal. Jadi mak kita tinggal saat itu pertamanya kalau mak kita saat itu tinggal dengan sengaja, maka wajib dia qada. Wajib dia qada dan apabila selepas tahun saat itu ada qada lagi, lepas puasa pula tu, maka wajib dia saat itu kena bayar fidyah secupak. Adapun nak bayar fidyah saja tanpa qada tak boleh. Tak boleh tu. Malaikat dia saat itu orang sakit. Hak la yurja bur'uh. Hak tidak harap kata nak sembuh atau marid. Al-kabir atau panggil asy-syaikhul kabir, orang tua hak tak gerak nak puasa. Iaitu Abdullah bin Abbas sebut dalam tafsir wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun qala Ibn Abbas asy-syaikhul kabir. Abdullah bin Abbas kata orang tua. Maka pada ketika tu orang tua tak apalah. Dan ada pun orang hak segar boleh qada lagi, maka pada ketika tu tak boleh dia nak bayar fidyah saja dengan tidak qada. Dan orang sakit juga nak kena tunggu dia sembuh. Bila sembuh dia qada. Cuma orang sakit tak kena bayar fidyah. Setara tu ialah. Sebab Tuhan sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ana yurau cak niat lamat wite samat. Niat wite sam rakaat yang ngai lek 2 rakaat yang ngai. Kalau kita nak semaya witir 2 rakaat, orang panggil 2 sa. Hak mula-mula kita niat usalli sunnata muqaddimatil witri rakaatain. Lillahi ta'ala. Kalau makmum kalau imam lah. Aku semaya muqaddimah witir 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu pak katakan akhirnya usalli sunnata takmilatil witri. Aku semaya sunat sempurnakan witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Takmilatul witri. Sempurna witir sebab ia 3 rakaat kan. Atau kita niat ada sebut lagi kita Anwar. Saya ingat iaitu kalau saya dah ingat kata kita Anwar dah sebut niat witir apa usalli sunnatul witir 2 rakaat Allahu akbar. Lepas tu pula aku semai witir sekarang Allahu akbar. Ada apa? Dah boleh. Dan ulama kata boleh ada apa? Kita ni orang dengar ya fasalu ahdzikr in kuntum la fasalu ahdzikri, maka nak tanya orang pandai in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu. Pas ada orang royak agak judah habis cerita. Tak ada kena banyak-banyak. Mustafa Awe Babo bericak ลือด ใน Islam ได้ไหมและคุณฟอกเลือดในเดือนรอมฎอนบัตล puasa ไหมได้ไหมOkey. Bui darah dalam Islam saat itu boleh. Diharuskan dengan syarat. Syarat tak ada mudarat pada dia. Lepas tu pula dia saat itu pula dengan sikah. Kalau boleh puasa boleh tak? Boleh puasa ni kalau wak pening wak tak puasa maka tak boleh wi. Syarat tu. Lepas tu fok, iaitu basuh darah boleh ke tak? Basuh darah ni iaitu kalau dia sakit kena basuhlah dia saat itu. Kena ubat ke? Kena basuh. Batar di bulan Ramadan, di bulan Ramadan saat ni iaitu kalaulah dia saat itu biasa gak dia nak puasa tak boleh dah ke. Biasa dia tak boleh puasa saat itu, orang Thai saat itu biasa dia tak hingga. Dia tak hingga dah bila tak hingga panggil marid la irja bur'uh, bayar fidyah lah hari yang ribut Thai saat itu kerana tak orok gapo semua saat ni bayar fidyah. Secupak tak kena puasa tu.
Lepas tu nak qada, nak qada bila kau teruk ya orang nyakit type 4 5 tahun je. Dah 5 tahun saat ni tu lebih dah tu mana tu tolong tu hai tolong dah tu. Boleh fok 5 tahun lepas dah tu mati biasa. Lepas tu pula kalau boleh fok lagi tu alhamdulillah. Tak tu jelah. 6 tahun 7 tahun boleh jadi. Tapi panggil penyakit marid la yurja bur'uh. Kalau dah dia rasa tak agak akan buka, nak puasa tak agak buka. Satu buka saat ni tu bayar cupok. Bayar cupok. Dah tu sebab alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nurdin Jidin dia kata ustaz bila nak wi zakat fitrah atas mazhab Hanafi kena wi duit sebanyak mana? Jadi dalam mazhab Syafi'i pun ulama mutaakhirin berpandang kepada duit saat itu anfa lebih wi manfaat, maka mereka mengharuskan beri zakat fitrah dengan duit. Tapi mazhab Syafi'i asalnya tak boleh. Sebab tu kita kena wi dengan berah. Mazhab Hanafi kita wi dengan duit 90 kau. Wi 90 kau. Lah tu. Pada kita wi dah ni tu niat atau wi jadi zakat fitrah. Dan kita turut mazhab Hanafi, habis ada apa? Lepas tu kalau kita ada waswah, tak jadi. Dah ada waswah jadi kedak tak jadi. Yalah tu. Sebab tu wi berah lah senang. Dan wi berah habis cerita. Jadi kita tak waswah dah. Kalau kita wi dengan duit jadi kedak tak jadi, kedak ada waswah. Bila waswah tak jadi, ya sebab kena jadi saat itu kita kata jadi. Bila kita ada waswah tak jadi. Dah tu. Assalamualaikum babo. Cara bayar fidyah puasa macam mana? Cara bayar fidyah puasa saat ni bayar setiap hari. Kita tak puasa hari ni. Hari ni kita tak puasa. Moga mak kita torok contohnya maka kita ambil berah secupak. Atau mak kita suruh tak apa. Mak kata tolong bayar berah ni secupak fidyah puasa mak hari ni. Maka kita pergi bayar sudah. Tak ada kena niat perkara. Kerana kita jadi wakil kepada mak kita. Atau kita minta izin mak kita, mak nak tolong nak bayar fidyah ni. Ya, tak apa bayar. Kita go bayar. Ada apa? Jadi tu. Tu. Adapun kalau lah tak ada berah apa sekarang, mak kata tolong munggi beli berah lepas tu munggi bayar fidyah. Maka tu kita pergi beli, maka bila kita pergi wi berah pada orang miskin, kita kena niat kata aku jadikan berah secupak ni fidyah puasa mak aku. Kerana Allah Taala gitulah. Lah tu. Lepas tu kalaulah kita saat ni tu tak orang panggil fidyah saat ni tu boleh kita wi orang tolak. Fidyah puasa boleh wi tolak. Sebab saya ada sebut sama kafarah jima. Itu kafarah tidur dengan bini di siang hari bulan Ramadan kena wi 90 miskin suku-suku. Tak boleh wi seorang dak. Muhajir Ibnu Kau anu ya takrab la Qurani yum ngun la nat ใจนี่ตามเวลาแต่ไม่ใจนี่เงียบแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายมุนาฟิกไหมครับในฐานะเจ้านี่ก็เดือดร้อนเหมือนถูกซอเลมเช่นกันการยกมือดุอาต่อผู้ติดหนี้ถือว่ารุนแรงไหมครับjadi dia ni ada muhajir tanya ada janji siapa pihak tak bayar tu biasa banyaklah tu sebab itulah orang panggil kita ni kena jauh daripada hutan kan jadi kita banyak orang ni bila berita ni nasihat kalau demo tak ada nak berita duit usah lah wi dekah lu dia dekah makan tak cukup gapo tak ada beras tak ada gapo kita wi beras lah tak usah balah kalau balah di wi atas ribu kadang-kadang minta kau mari saat ni tu gak do dak lembek lah buat nyanyi gapo apa kata boleh kita nak ambil kita nak pergi bukan dia buat penyakit ti pula malaikat adik-beradik kita nyanyi gapo molek sebenarnya orang panggil wi berita ni molek atau bi ihsan kita wi dengan nak tolong molek benarlah lepas tu janji tu tak wi maka orang tu saat ni tu bila janji tak wi saat ni maka dia saat ni tu tak ada alasan pos karo tu ni duit ada dosalah dia kerana wajib bayar hutang wajib bayar hutang ada duit tapi tak saya bayar maka tak ada royak apa tu apa tak ada izin maka pada ketika tak boleh lah kita kena royak dia kena royak kalau tak boleh kau minta nak pakai lagi boleh dapat kena royak kita ni orang betul duit orang ni tu kena royak royak tu nak buat lahan tak ada lagi kau tu sampai baca paling kurang kau lepas tu pula masuk dalam munafik kedah dia saat ni tu orang panggil orang hak silap janji saat ni tu dosa sebab orang mukmin walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun orang mukmin tu orang hak jaga amanah dan jaga janji orang mukmin tak leh janjilah tu lepas tu nak doa with dia ni boleh tak doa minta dia bayar doa yang mati saja kita
Nah, doa yang mati, lepas tu tak bayar rugi kita. Doa minta widya saat ni masa nak bayar kita, insya-Allah doa banyak-banyak. Doa sungguh-sungguh. Cara berdoa ni iaitu cara untuk nak mustajab. Ada 7 perkara. Saya ingat gitu dah. Pertama, mula-mula sekali, iaitu bila kita nak berdoa, kita kena puasa. Ni bulan puasa ni moleklah. Yang kedua, ada semengung contohnya kita nak berdoa, maka kita sedekah infak. Dah. Yang ketiga, kalaulah dalam masa kita nak berdoa ni tu tak boleh buat maksiat. Yang keempat, kena jauh daripada kita saat itu mengupak kata korang apa semua kena jauh. Yang kelima, kita kena rahmah, kena nyanyi kepada orang apa semua, tolong orang apa semua. Yang keenam, iaitu kita semaya 2 rakaat, bangun tahajud pun tak apa ikut. Yang ketujuh, iaitu kita berdoa kepada Allah. Doa sungguh-sungguh. Kita berdoa minta Tuhan betul-betul. Minta manja dengan Tuhan, teriak dengan Tuhan. Kita ni orang pakai apa? Kita ni ngamek kita teriak dengan Tuhan. Agak teriak lebih lagi lah. Kita teriak dengan Tuhan, menangis dengan Tuhan, minta Tuhan sungguh-sungguh. InsyaAllah Tuhan akan wui kepada kita. Tak usah bimbang bagilah ni. InsyaAllah Tuhan akan wui kepada kita lah. Lah tu. Sam rakaat tidak niat yang ngai nakrab. Dah maya witir 3 rakaat lalu boleh tak? Jawabnya boleh. Usalli sunnata al-witri 3 rakaat. Aku semaya witir 3 rakaat makmun lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala atau solat kerana Allah Ta'ala. Semaya witir 3 rakaat lalu tak apa. Semaya witir 5 rakaat lalu tak apa. Witir banyak tak cukup sudah. 7 rakaat lalu tak apa. Belah rakaat lalu supaya Abu Zar Al-Ghifari semaya panjang siapa orang tanya ingat ke berapa rakaat. Siapa tahu tu. Maya panjang, maya witir panjang. Semaya lah berapa rakaat, 11 rakaat lalu misal. Dan semaya witir ni boleh kita baca derah, boleh baca qahar, boleh belaka. Lepas tu baca derah semua tak apa, semua belah rakaat ni. Nyaring belaka. Cuma tahiyat belum akhir ni tu kena ada supaya ngorek tu lah kalau 3 rakaat kok. Kita tengok lagi tak fiqh sunnah Said Sabiq. Dan dah sebut lagi kita fiqh lain belana lah sepatutnya tu ya. Orang murtad adakah wajib atasnya keluar zakat harta dia? Orang murtad ni apa ni, saya ni ada adakah orang murtad itu adakah wajib zakat di atas orang murtad? Jadi hak ni kalau kira kok dia kafir, bila kafir sana itu tak ada. Fala tajibu zakah ala kafir. Kalau kira kok lah tu. Ada sebut Imam Nawawi sebut la tajibu zakah al kafir al asli, tak wajib zakat tak kafir sah. Sawa'un kana harbiyan aw dhimmiyan, fala yutalabu biha fi kufrih. Wa in aslama lam yutalab biha fi muddatil kufur. Jadi wa amma idza tarda qabla tamamil hawl an-nisab. Adapun bila yang murtad sebelum daripada siapa haul di atas nisab, fala tajibu alaihi zakah. Wa kadzalika la tajibu alaihi fis sanawat allati baqiya fiha murtaddan. Tak wajib. Lah tu tak wajib dak dia. Kalau orang murtad ni tak wajib. Dia murtad jadi kafir juga. Lah tu. Bapa pen kontinai bagor pelau. Bukan saya ni orang peta jahat ni ya. Dah orang peta jahat. Jahat peta ni duk peta ni bukit. Nuria narak ya tekan cai video hai capok koncon ru ya, iaitu fakir atau miskin. Tu hasbu ala alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ta'am miskin, orang miskin. Tak boleh orang lain. Fakir kalau lebih lagi boleh lah. Adinan Fausan salam khap babaradai lamat wite ti masjid la 3 rakaat. Lao rau klap ma cak lamat sunat อื่นๆที่บ้านอีกแล้วเราจะทำละหมาดวิเตอีกครั้งเราต้องทำละหมาดวิเตอีกรอบหรือไม่ Jawabnya witir itu ada sekali ya, satu malam sekali sahaja. Kita nak klik tu semaya hal lain tu tak apa. Tapi afdal, lebih afdal kita semaya witir di belakang sekali. Maknanya kita nak semaya tahajud boleh, nak semaya gapo lek malam tu boleh, sunat taubat boleh belakang. Tapi witir tak ada lah. Kita semaya dah witir. Sebab witir saat itu waktu dia masuk lepas isya sampai subuh kan. Waktu tahajud selepas pada bangun tidur. Sebab tu boleh. Hak tak tidur semaya malam panggil semaya qiyamul lail. Dah tu. Supaya orang semaya lapar orang panggil qiyam Ramadan. Kalau witir tarawih kena 20.
30 ni kena dah tarawih celah-celah tu kan. Berhenti. Tu ada setengah nama katalah itulah. Yang ni atas seorang kawan bukan Islam selalu bagi buah kurma dan kain sarung setiap kali bulan puasa. Bolehkah kita makan dan pakai kain sarung itu buat sembahyang? Jawabnya bagi orang kafir wi ni boleh kita ambil. Dah. Bagi orang kafir wi boleh kita ambil. Nah, tak ada masalah gapo. Ya wi kita ambil, kita beli bagi makan pakai apa semua pakai semaya pakai apa boleh. Tak ada apa. Nah, orang kafir boleh sedekah masjid. Bukan tak boleh sedekah. Yang nak sedekah masjid, sedekah gapo boleh. Alah tu. Adinan Fauzan ya terlamat witir takbir niat tham 3 rakaat ti dia ulei. Samat tham dah ya boleh. Usalli sunnatal witri 3 rakaat. Aku niat semaya witir 3 rakaat selalu kerana Allah boleh. Riswah hukum haram dak babo ya rashwah la'anallahu rashi wal murtashi. Nah, Nabi sebut tu halak nak orang wiraswah dak orang makan rashwah. Habis sekarang tu. Salam babo anak di Malaysia nak bayar fitrah ibunya di Thailand boleh ke? Nah, boleh ke tak anak di Malaysia nak bayar fidyah? Asal pada fidyah tu iaitu kita tu khas min apa ni asal pada fitrah saat ni tu kita bayar di tempat hak kita duduk saat ni. Tu boleh tak kita pindah zakah? Ulama mutaakhirin, ulama kebelakangan ni kata boleh. Tak tu di atas kaum yang mengatakan boleh kita pindah zakat, maka kita suruh anak kita di Malaysia bayar, tak apa. Lepas tu yang kedua pula, kalaulah kita saat ni contohnya lah kita saat ni. Nah, tapi cuma kalau kita nak anak kita duduk di Malaysia kita kena wakil atau kita izin. Sebab zakat saat itu wajib di atas ini, wajib di atas tiap orang. Dia tak tubik daripada zemah dia, melainkan dengan wakil atau izin. Kena minta izin dululah. Lah tu. Minta izin. Tapi masalah anak saat ni, anak saat ni, bila anak saat ni, kalaulah mak saat ni tu sesak miskin, maka dia boleh lalu dah. Tak ada apa dah. Kerana apa? Tak ada kena izin wakil. Kerana dia tu masuk daripada orang yang talzamuhu nafaqatuhu. Orang hak wajib dia nafkah kan. Dia wajib di atas yajibu alaihi nafaqatuhu. Wajib di atas dia nafkah. Nafkah kepada pak dia atau mak dia saat ni. Maka bila supaya kita saat ni tu jadi pak contohnya kita pergi bayar hak anak kita, bini kita tak ada nak minta izin ke apa. Sebab duduk di atas kita dah. Kauติดหนี้เรา100,000แต่ไม่จ่ายแล้วเราต้องจ่ายzakatไหม Kita lekat hutang ju orang ni kita lekat hutang ju orang apa ni dia mau hutang duit kita wajib zakat apabila dia hantar duit klik kita. Kalau setahun kena wajib keluarkan 1 tahun. Dah 2 tahun kena wajib kena keluar 2 tahun. Lepas tu setahun saat itu dia saat itu setahun apa duit 100,000 tak cukup lagi nisab nah. Nisab 5 kok sama 85 gram emas. Kita han dengan 15. Jatuh 5 kok sama sebab sekok rumah kita 15 gram. Maka 15 gram lah ni emas 20 ni. Maka tak sapa. Kena 140 baru sapa nisab. 1,000 tak kena lagi. Lah tu. Lepas tu pula kena bayar zakat apabila dia lah. Dah siapa masuk dah saya mohon share dah. Siapa masuk mohon share banyak-banyak. Lepas tu pula dia belum lagi kod like, kod titam saat ni mohon kod like, kod titam insya-Allah saya dah mengajar dah lepas Covid ni insya-Allah kita mengajar semula dah mau boleh nampak boleh tengok. Lepas tu pula kalau balik Malaysia pula dah klik like, klik follow insya-Allah. Lah tu. Insya-Allah lah. Kita lepas tu share banyak-banyak kita boleh sampai ke ilmu pada orang. Fardin ya tasalam บอกพ่อกับแม่เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตพ่อกับแม่ได้สั่งบอกว่าให้แบ่งสมบัติเหมือนกันหมดหญิงชายแต่แม่บอกกับเราไม่ได้บอกกับพี่พอแม่เสียเราบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่ได้ทำตามgini deh harta saat ini tu apabila pok mati jadi tarikah jadi pesaka. Ada apa pesan saat ni? Pesan saat ni tu ada sebut oleh hadis la wasiyat li waris. Wasiat tak boleh. La wasiyat li waris. Tak boleh wasiat pada waris pada orang boleh makan saka. Sebab tu mana-mana wasiat kepada orang makan saka tak sah tak ada. Malaikat
Kalau wasiat kepada orang luar tak lebih pada sulus, tak lebih pada 1/3. Lepas tu pula kita kata hak ni kalau wasiat tak boleh. Pas kalau dia nak juga hal itu, dia kena pakat bagi pokok masa dia hidup, mari tolong sama anak-anak. Adapun dia pergi pesan yang kedua pula tak ada lailak akson, tak ada lailak. Kalau lailak akson pun pesan wasiat tak boleh, kita royak dah kan. Lepas tu kalau lailak akson pun nak taruh hutang ke apa semua, kalau dengan mulut dengan wacak, semua majlis tak terima dan san pun tak terima, di mana pun tak terima. Sebab tu kita nak pesanlah kepada mak pak di mana-mana pula kalau nak wih harta kepada anak, kena kira jadi molek. Lepas tu pula kena hukum, kena adil dah. Kena adil. Bila nak wih ke hidup kena adil. Lepas tu pula nak wih sama saat itu kena tolong boleh belaka. Pakak mari, pakak setuju belaka. Adik kakak semua kak setuju belaka, maka pada ketika tu bui dia. Alah tu. Bui saat itu, wih hibah ke apa, ikutlah buat surat, jadi lailak aksan, jadi tulis. Bertulis. Tak tulis tu tak boleh. Jadi masalah. Jadi gini nah. Paremo adik kakak tak percaya, tak buat turut tu tak apa, boleh. Tak ada apa, kerana jadi tarikah. Bila jadi sakak, maka bagi turut sakak tu. Nah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Iaitu bagi orang lelaki saat itu 2 gie, bagi orang tina saat itu segi. Alah tu. Mak saat ni kalau ada anak, sumun 1/8. Tok laki ayah kalau mak mati, ada anak serobok 1/4. Pak pula boleh sudus. Mak kalau ada anak boleh sudus. Tak tu boleh 1/6. Itu pak pun seperti juga. Lah tu kalau anak tina seorang boleh setengah. Kalau anak 2 boleh 2/10, 2/3. Gitu tu pesaka. Bila tak ada lailak aksan, memanglah tu dah. Lah tu Fadin. Mohon maaf lah, tapi hukum tu lah tu. Ustaz kena royak tu hukum. Assalamualaikum, isteri kita mengandung, apakah doa yang patut kita baca ketika doa untuk orang mengandung, ada setengah remo saat itu ada setengah remo saat itu buat ada setengah remo saat itu bila mengandung saat itu baca surah Maryam banyak-banyak, tafaul ke, mudah-mudahan barakah, maka mudah beranak. Tapi doa, ada doa Allah ya farijal ham wa rafi'al karb antar rahman ar-rahim alladzi la ilaha illa ant Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw tala'ta bihi ahada khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Baca doa tu pun boleh panjang belaka ni malah. Kalau kita nak doa uya dimudah gak. Nak doa saat ni tu jadi mudah gak tafaul saat ni tu. Contohnya baca gapo kita terus baca surah Maryam lah, banyak yang murid baca tu. Baca surah Maryam. Lepas tu pula kita nak baca baca surah Maryam banyak yang mudah beranak insya-Allah. Dan doa ni sebenarnya tak semestinya doa tu doa ning dah. Kita semaya semua doa minta ya Allah mudahlah beranak. Minta Tuhan tu, minta baik. Orang panggil baik nadan masalah kita dah. Dengan Tuhan tak apa. Kita minta betul itu yang dengan Tuhan. Tak ada apa lagi. Semaya doa dah semaya ya Allah mudahkanlah beranak. Kita pula tu laki ya Allah mudahkan beranak isteriku ni ya Allah. Gitu. Tak apa, semaya apa semua insya-Allah Tuhan akan mudah pada kita. Nanti saya tengok doa mudah-mudah sikit. Assalamualaikum Baba, boleh ke tak kita wi zakat fitrah kepada adik-beradik kita hak miskin tapi dia duduk di Malaysia kerana hijrah tak balik. Tak balik. Kalau boleh nak beri lagu mana boleh ke tak dia wakil orang lain tolong. Jawabnya gini, bila adik-beradik ni sedekah kepada adik-beradik ni boleh. Wa alaysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Ada sebut ke iaitu orang hak bui bukan atas wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Tak ada silaan ni dah. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Bui harta kepada dhawil qurba.
Jadi boleh dah kita jangan orang kita wajib nafkah. Anak kita tak leh, bini kita tak leh, pak kita tak leh, cucu kita tak leh, semua tak leh. Tapi adik kita, kakak kita, pak nakal kita, mak nakal kita, anak nakal kita, semua tu boleh. Bahkan Nabi SAW sebut, Nabi tu sadaqatun alal miskin sadaqah. Sedekah atas orang miskin boleh sedekah. Wa sadaqatun ala dzil qurba, sedekah di atas dzil qurba itu sadaqatun wasilah. Sedekah di atas dzil qurba, di atas orang kaum kerabat adik-adik kita boleh sedekatun wasilah, boleh sedekah dan boleh silaturrahim lagi, boleh pahala dua ganda. Lah tu. Boleh. Lepas tu kita nak pindah zakat. Masalah ni kita kata susah payah. Kita pindah zakat. Nak walah anda kita kata lah ni enggak masa Covid ni adik kita. Maka kita kira gilah. Buat lah mana pun. Suruh demo kena wakil pada demo ke ikut buat apa saja. InsyaAllah di atas orang mengatakan boleh pindah zakat. Rajak bericak haikun kafir dah mai kap. Kita nak pada orang kafir. Nak bericak bukan zakat lah dah. Kita nak sedekah pada orang kafir, nak kafir. Tak apa, kita boleh pada orang kafir. Tak apa situ. Di atas dasar kata sesama manusia. Jadi boleh kita di atas dasar dasar orang panggil atas dasar sama-sama manusia dah. Sama-sama manusia, maka kita sedekah bagi orang kafir. Jawabnya ada sebutnya ya juz sedekah bukan fardu lah boleh. Tapi dengan syarat jangan dia kafir muharibin. Lepas tu pula jangan dia saat itu tidak Allah yakuna waqa'a minhum tidak yang menolak ihsan. Maknanya kita dia tu buat penyakit kita klik. Maka tak boleh tu. Adapun kita nak di atas rasa nyanyi ke apa semua saat itu, maka tu tak ada apa, boleh. Witi niat lama qiyamul lail yang ngaikap. Niat qiyamul lail itu usolli sunnat qiyamul lail. Aku niat semaya malam. 2 rakaat kerana Allah. Maya lah tu. Niatlah tu. Can buri cat jen ya sama-sama tuan faidan ya terlama mana Allah boleh makan zakat. Sayyidina Umar setelah kuat dah agama saat itu, dia mu'allaf bagi pada 3. Mu'allaf bagi pada 3. Pertamanya mu'allaf saat itu taklif. Dia saat ni masih kafir lagi, tapi kita nak jinak maka tu tak boleh ya kita harap-harap kata dia masuk Islam. Tak boleh lagi. Hak tu. Hak tu nak zakat tak boleh. Lepas tu ada hak baru masuk Islam, maka boleh hak tu. Lepas tu pula mu'allaf saat itu iaitu orang hak duk tepat payah. Contohnya nak pergi kutip cukai gapo dalam negara Islam, orang tak lagi. Dia kena dia duduk tunggu situ maka hak tu. Lepas tu pula yang kepak orang hak tunggu. Contohnya tunggu sepadan orang duk perang, duk tunggu sepadan orang panggil askar tunggu sepadan, maka hak tu boleh orang panggil muallaf. Tak kira orang Islam, apa dia orang Islam lah kena orang Islam tu. Sebab tu Sayyidina Umar kata apabila kuahan itu dia tak ada widah. Di atas tapi kalau kira enggak boleh wis apa bila-bila selagi dia tu muallaf. Dan yang patut sekalinya Karena tu hasbuk wal muallafati qulubuhum. Jadi dia saat itu masih jadi muallaf lagi. Lah tu. Assalamualaikum Abah, selamat petang ya, selamat sama-sama. Ahmad Kabir dia kata bolehkah keluar fidyah puasa 5 hari bagi satu orang miskin atau kena 5 orang miskin? Jawabnya boleh. Fidyah boleh kita bayar kepada seorang miskin sahaja, boleh. Ada pun hak talih itu kafarah jima. Kafarah jima di siang hari Ramadan kena wisitina miskina, 60 orang miskin suku-suku. Tak boleh di atas orang seorang. Ada pun fidyah puasa, boleh kita seorang apa tak apa 5 cupak dia. Tipu duit orang sia. Boleh tak? Tipu ni Nabi SAW, Nabi kata man ghasyana falaysa minna. Siapa tipu kita maka bukan pada kita, sebab bukan perangai orang Islam tipu-tipu ni. Orang Islam ni kena baik, ya tak leh. Kena molek kita. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kena keluar zakat duit budak-budak sekolah yang simpan di sekolah, kemudian sekolah simpan di bank Islam? Duit saat ni tu ya ada malik, ya ada tuai dia. Bila ada tuai dia, duit saat itu bila siapa nisab, setiap orang siapa nisab, maka wajib di atas orang tu keluar. Kalau budak tu siapa 140,000 contohnya, maka wajiblah di atas
apa ni wali dia, waliul amr, mak dia, pak dia saat itu kena bayar zakat, ambil duit tu keluarkan zakat untuk anak dia. Lah itulah. Lepas tu duit hak capur semua saat itu, maka hak tu saat itu kita taruh semua ni duit tak ada cukup nisab. Duit orang masing-masing. Maka pada ketika tu tidak kena keluarlah, nak pergi keluar ke mana je duit tak cukup nisab. Bila cukup nisab baru wajib kita keluar. Duit budak masing-masing. Pas capur tu cukup lah capur tu. Tapi malik suku-suku dia duk kira situ. Malaikat kita saat ni tu pergi menego. Bila ambil duit saat ni tu pergi menego dulu, maka ada wajib menego. Wajib zakat penego. Hak tu suku lah hak tu. Kira modal dah lapar. Hak tu suku pula. Lah tu. เราให้เงินเพื่อนยืม200,000เพื่อนไม่จ่ายมา3 ปีอยู่เขามาบอกว่าจะจ่ายแบบผ่อนเดือนละ 5,000 เราคิดสักคัดยังไงครับ jadi selagi ia tak bayar maka kita tak ada kena bayar zakat. Apabila dia bayar saat ni, bayar dah bila dia bayar, bila dia bayar saat ni, maka pada ketika tu dia bayar 5,000 contohnya, kita nak bayar zakat contohnya lah, bolehlah kita nak bayar. Tapi nak jawab atau wajib lagi, jawabnya tak lagi. Kerana apa? Kerana kita saat ni tu baru boleh 5,000 saja. 5,000 saja. Apabila dia bayar siapa nisab gapo semua, maka pada ketika tu wajiblah kita keluar sukat nisab hak kita dak saat ni. Hak kita dah. Contohnya bayar 200,000, maka bayar 200,000 tu dulu. Kalau dia 400,000, maka kita bayar 400,000 lalu dah bayar zakat hak ni. Karena zakat hak ni tu wajib apabila dia hantar duit kita klik. Pas dia bayar sore, pas kita nak kira lah no. Apabila dia bayar saat ni tu, boleh dah kita bayar. Kita boleh dah kita bayar. Ya sebenarnya kita nak bayar tu boleh mula dah. Ya sebab ya setiap tahun saat itu kalau dia berkata setahun kita kena bayar setahun ya. Pak kalau dia berkata 2 tahun kena bayar 2 tahun. Kena bayar 2 tahun. Kalau dia berkata 3 tahun dah bayar kena bayar 3 tahun. Ayalah tu pas kita nak bayar ke dia tak bayar duit lagi kita nak bayar boleh. Tak ada masalah apa. Tapi nak bayar tu wajib tak? Jawab tak. Kalau dia tak ada wajib bayar lagi. Bukan kata tak wajib zakat. Tak wajib bayar lagi. Nanti dia bayar duit siap, maka pada ketika tu baru kita bayar. Lah tu. Salam บ่ขอถามหน่อยค่ะมีลูกกับสามีเก่า1 คนผู้หญิงตอนนี้อายุ16 ปีแล้วซากาตฟิตเราะห์เนี่ยวาญิบยังอยู่กับพ่อเขาหรือยังให้ลูกซื้อเองค่ะ umur 16 tahun saat ni iaitu balik. Bila balik dah saat itu wajib di atas dia. Orang panggil anak hak boleh usaha kerja. Bila boleh usaha kerja pak tak wajib dah. Bila pak tak wajib di atas dia nak bayar sendiri. Umur 16 tahun dah tu. Ada pak balik dah. Bila balik ada pak dia boleh kerja dah. Lepas tu pia dah. Saya mohonlah siapa tak ada kod like, kod ติดตาม saya tu mohon kod ติดตาม kod share, kod ติดตามpada saya tu insya-Allah. Saya ngajar apa semua boleh tengok. Boleh sampai boleh nampak. เคยได้ยินการแบ่งมรดกแบบอุมารียะห์อย่างไรครับบาโบงงอยู่ครับขอความกระจ่างครับorang panggil masalah al-umariyah. Masalah umariyah. Masalah umariyah ni iaitu masalah ada saudara semok, saudara sepok. Lepas tu ada mok. Lepas tu saudara semok saat ni tu, saudara sepok, lepas tu saudara semok. Saudara semok saat ni tu, dia boleh habis. Masa gitulah. Mok dia mati, ada pok gitu. Pok. Lepas tu pula ada saudara sepok, lepas tu beberapa saudara semok gitulah dah. Mok dia mati, maka dia boleh. Bila dia boleh saat ni tu, dia boleh makan habis. Jadi tinggal saudara yang lebih dekat. Lebih dekat kepada pok lagi. Ya sepok. Lepas tu hak ni semok ya. Masa gitulah kalau tak silap atau sepok saya tapi mohon maaf lah. Lepas tu hak sepok ni kita tanya Sayyidina Umar ya lebih dekat lagi. Lepas tu Sayyidina Umar boleh suruh muqasamah. Muqasamah tu bagi sama banyak di antara adik hak semua sepok saat ni. Kalau tak silap gitulah. Dan mohon maaf. Saya dah ingat gitulah. Nanti lama tak ada tengok hab saka. Lebih kurang lah tu.
Ya sebab ia tak cukup. Ya kita tanya Sayyidina Umar. Ya kata ya lebih dekat lagi sepok. Bahagian dia mau boleh makan, ya tak boleh makan. Nah, padahal ya ashabul furu, ya ashabah, ya tak boleh. Pak tu boleh suruh muka sama, suruh bagi belaka. Sekali jadi pok, hak sepok semua duk kali situ. Nah, duk sekali situ.ถ้าเรามีทอง5 บาทหรือมากกว่าไว้ใส่แล้วเราต้องจ่ายmah ni kalau mah hak pakar tak wajib kita wih. Orang panggil huli. Huli ni mah hak pakar, maka tak ada wajib zakat. Duit kita 1,000 apa tu kena keluar zakat. Tulis nama Abdullah Awal tu. Duit kita cerak tu taruh 100,000 di rumah keluar zakat. Duit 100,000 tak apa nisab lagi lah ni nah. Tak payah tu deh. Tapi kalau duit 100,000 tak apa nisab lagi sebab nisab saat ni iaitu nisab tu iaitu lah ni 20,000 85 gram. Nah, iaitu gi 5 kok sama lah ni 5 kok sama mah. Tiga situ mah ruluh ni. 140 lebih kurang itu. Hukumฝากเงินกับธนาคารทั่วไปที่มีดอกเบี้ยทั่วทั้งที่มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย molek hak sungguhnya nah orang panggil taruh di thanakan bukan Islam kalau kira tak boleh sebab Tuhan sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Taruh thanakan tu thanakan ni maka tak boleh kerana kita tolong riba. Tuhan sebut wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kita tolong tadi tak boleh tolong benda maksiat kan. Tapi kita ada campin orang payah nak own, payah nak gapo pada ketika tu ada juga atau boleh tak apalah. Tapi riba tak boleh pakai lah. Tak kata lah. Untuk kemudahan lebih kurang gitu. Tu. Setara tu. Tapi hak molek kita taruh Islam lah. Molek bahkan wajib lah kira nak taruh thanakan Islam lah. Saya taruh thanakan Islam. Taruh thanakan Islam. Thanakan lain tu wak own wak gapo tak adalah lebih kurang sikit banyak. Kerana suta dia kata merarut tuawa raubab rau kelau istighfar yang dia kau yang poleu rua rauจะต้องทำอะไรอีก syarat kita nak zakat satu kita kena tak boleh buat dosa tu, yang kedua kita kena sesak apa, lepas tu kita niat jangan tak boleh buat dah, lepas tu kita istighfar, kita taubat pakai insya-Allah, maka Tuhan pun dosa kita insya-Allah. Niat akikah kontang sasani kindai mai akikah kurban tak boleh makan. Dalam mazhab Syafi'i mutlaqan tak boleh. We demo makan daging kurban orang bukan Islam. Dan akikah sama. Salam bapa pumpikan tiang kat miluk song mianeng. Pum cacai zakat bab nai okey kepada bini. Kita duit kepada bini, lepas tu bini saat itu dah tolong gi bayar wi tak apa. Dah okey kepada bini boleh okey bini. Bukan tak boleh okey ke bini. ผมจะจ่ายซะกัตฟิตเราะห์ให้กับพี่น้องผู้มีสิทธิ์รับซะกัตที่อยู่ในประเทศไทยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ไหมครับและต้องให้เงินโดยใช้การออกซะกัตฟิตเราะห์ของไทยหรือประเทศที่ผมอาศัยอยู่ปัจจุบัน jadi nak wi zakat saat itu nah pakai mazhab Hanafi atau mazhab setengah ulama Syafi'i hak kata boleh dah wi duit maka bila kita saat itu nak duit maka kita ambil thanakan hak orang fakir miskin asnaf maka kita own. Bila kita own saat itu dah bila kita own masuk thanakan dah jadi qabat dah jadi terima dah qabat qabdun tam ada sebut dah setengah ulama fatwa lah tu. Jadi boleh ada apa kita niat zakat aku jadikan zakatku zakat fitrah aku own duit saat ni maka tak ada apa. Itulah tu. Kalau nak moleknya kita keluar berah kita kirim kepada kira duit minta orang saat ni menghasilkan zakat. Ulama petani kata menghasil atau suruh adik-adik kita siapa ke duit dia minta tolong uruskan zakat wajib di atasku dan anak bini ku semua. Apa kata? Maka ya gini ya. Hak tu ya kena niat lah. Bila dia beli dia niat zakat pada kita, niat zakat pada kita. Hak tu apa panggil niat dia uruskan zakat kita atau menghasilkan zakat kita. Zakat tolak berah boleh tak? Zakat tolak berah, tolak gi mari. Kalaulah orang hak terima tolak gi mari saat itu kena di atas orang fakir miskin, maka hak tu boleh. Sebab Tuhan sebut innamas sadaqatul fuqara, yang milik siap dah. Bila yang milik boleh tolak klik. Adapun amal tak boleh. Sebab amal saat itu ia yadu amanah.
tangan dia apa terima saat itu amanah saja untuk urus saja, maka tak boleh dia nak dia nak tolak pergi mari tak boleh. Ada pun untuk guru duk terima dulu, untuk guru dia terima di atas dasar dia fisabilillah, maka dia tolak pergi mari tak apa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan apa tu pula mari sini pula Muhammad Farus. Tara กับพี่สาวผมโกหกพี่เคยเราว่าแฟนเขาติดหนี้เพราะจะให้เขาได้เก็บตังค์dah bohong nak oyak talak hotel nak uya boleh taruh duit dah nak uya taruh duit dah hok ni bahong lah ni nak kena tengok dululah bahong lah ni tu adalah bahong hok boleh sana tu bahong untuk nak uya jadi molek orang panggil, maka ada jugalah kata boleh setara tu bab Minecraft dia kata kalau untuk baik-baik tu biasa tu supaya kita bahang kata dia mau tanya dia mau tu balah dia mau tu kata kamu ada kata apa ya memang lah ada apa baik kamu ada haya ada kata apa kita bahang tu tak apa kita nak uya baik di antara dua orang tu. Assalamualaikum ya tamwa sabai wan apa ni 2 วันแล้วสบายวัน2 วันแล้วแต่กินยาตอนเที่ยงไม่ได้แต่พรุ่งนี้กะว่าจะกินยาเต็มวันโดยที่ไม่puasaได้ไหม Ya Tuhan sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra boleh buka orang sakit. Hari ini kita ขอถามหน่อยค่ะถ้ายายเราเสียแล้วเราสามารถจูบเขาไหมคะเรามาประจำเดือนแต่boleh tak kita kucup dia bila dia mati mayat sana ni jawabnya boleh kucup mayat ni ada ulama buat gapo banyak boleh kita kucup mayat orang mati saat ni mak kita gapo walaupun kita haid sekalipun. ในกรณีเรามีเงินเดือนประจำเราจะคิด zakat แบบไหนคะ jawabnya zakat saat itu wajib duit zakat hak kita simpan duit hak kita simpan. Adapun duit gaji saat itu yang masuk bulan-bulan ya syarat nak wajib zakat saat itu kena haul. Kena haul dan nisab sampai setahun duit taruh. Bila cukup setahun duit taruh 140,000 sampai setahun maka wajib kita keluar zakat. Duit dah tambah-tambah mari tak apalah. Cukup setahun kau campur 200,000 kau kita keluarkan zakat. Setara tu yalah. Adapun duit gaji masuk bulan-bulan maka tak ada wajib zakat. Adapun hak demo nak suruh keluar saat itu supaya di Malaysia di lain semua hak tu ya orang panggil kerana ada lot yon fasi. Bila ada lot yon fasi saat itu KJS suruh jadikan zakat supaya Malaysia dah semua acan mahalai saat itu suruh keluarkan zakat cabut bulan ni lalu dah. Kerana apa? Ya boleh ya lot yon fasi, ya boleh lot yon fasi, ya boleh kurangkan fasi saat itu sebab tu dia pakai fok KJS tu pakai ke zakat jadi fasi tak ada bayar. Sebab tu jadikan zakat lebih afdal walaupun tak cukup nisab tak cukup haul bila jadi zakat boleh pahala pada bayar juga ya dia kata ada pumah kita tak ada yang pasti pakai kau จ่าย zakat fitrah ให้เงินสดเลยได้หรือเปล่า hak ni tu iaitu mazhab Hanafi boleh bayangan qimah bayangan nilai orang panggil tapi majlis agama Islam pakai ittifaq supaya berah segatai harga 90 kau gatai tu harga 90 kau pakai supaya ruih supaya berah tu segatai harga 90 kau alah itulah lepas tu dia kataฝากบัญชีwadiah ของธกสแล้วสมัคร mobile banking ของธกสใช้แทนแอปทั่วไปได้ครับได้ไปได้ครับดร.ผมเจอทางออกแล้วอัลฮัมดุลิลละห์dia kata gapo hak itu fakat banci wadiah ya boleh juga wadiah tu ya hak turut baik Islam boleh ada apa kita pakai hak tu. Lepas tu banyak tu sajalah hari ni dah insya-Allah siapa yang saya mohon dah siapa yang belum klik follow ติดตาม saya maka boleh klik ติดตาม lepas tu pula klik apa ni ถูกใจdah lepas tu pula siapa yang ingin nak derma khairat kepada bahagian fai dakwah dan fai wicakan agama majlis agama Islam Malaysia Jala boleh masuk bank Islam 054121993 insya-Allah. Sama-sama kita buat kebajikan di bulan Ramadan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saja hari ini terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.